coklat di bibir terukir. Aku terpikir-pikir, coklat cake, hanya sesuap coklat di bibir terukir. Aku terpikir-pikir. Sama cinta kita berputik ikut lagu 14.000 kilometer aku ke situ. Hajatku hanya ingin mencoba. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton Wanita hari ini. Apa khabar? Hari ini bersua untuk siaran 17 November 2020 bertemakan saya dan juga Fiza. Fatin sihat, Fatin? Alhamdulillah. Penonton sihat? Alhamdulillah. Kita harapkan anda semua di mana saja anda berada dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera. Maklumlah kan tengah hari ini kan, mungkin ramai juga dalam kalangan anda sekarang ini yang melakukan kerja di rumah, work from home, mesti ada macam-macam aktiviti dilakukan sambil-sambil menguruskan urusan pejabat, tapi tengok-tengok anak, keluarga, ada juga masak. Tak kira lah buat apa kat rumah tu, pastikan TV dibuka dan dengarkan perkongsian yang bakal terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton Wanita hari ini. Okey, Fatin, sebagai permulaan. Ya, kita nak ingatkan jugalah. Kita selalu untuk terus mengingatkan penonton dan juga semua yang mungkin bersama kita supaya terus mengutamakan penjarakan fizikal mengenai COVID-19 ni, Fiza. Jaga diri. Kami juga nak ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton sekali lagi, yang mana kalau kita lihat semalam peningkatan kes yang dilaporkan sebanyak 1,103 kes positif dilaporkan, di mana ada sebanyak 1,102 kes tempatan dan 1 merupakan kes import. Kalau kita tengok juga kes discharge juga yang mana 821, ini kita ucapkan tahniah kepada Barisan Harapan dan juga pihak KKM, di mana kes ini tercatat di Kuala Lumpur, Selangor dan juga Sabah antara kes yang tertinggi, Fiza, setakat ni. Dan kita juga nak kongsikan kepada anda, kalau semalam sempat anda saksikan di laman sesawang KKM, ada juga dikongsikan sesuatu di mana katanya kalau PKPB mungkin tamat lebih awal jika penilaian risiko jangkitan COVID-19 di kebanyakan negeri berkurangan. Ini bermakna ia memerlukan kerjasama daripada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kita mengamalkan segala garis panduan dan juga SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Fatin, kita nak cakapkan yang sebenarnya wabak COVID-19 ni dah pun ada dalam komuniti kita. Apa yang kita perlu lakukan adalah dengan mengamalkan normal baharu ini, mungkin kita dapat mengelakkan dan juga mengurangkan risiko jangkitan. Dan yang paling penting sekali, kalau kita ada berkumpul bersama dengan ahli keluarga dekat rumah ke, 1 meter jangan dilupakan. Kena ada penjarakan fizikal tersebut. Kalau kita keluar, pastikan pelitup muka itu sentiasa dipakai dengan betul. Bukan diletakkan di lengan, di bawah dagu. Bahu pula, di bawah dagu kan. Dan yang paling penting sekali sebenarnya, kita kena cuci tangan. Sentiasa cuci tangan sekurang-kurangnya 20 saat di bawah aliran air dengan menggunakan sabun. Tapi kalau tak ada dekat rumah, kita pergi keluar, kita pastikan juga kita sentiasa membawa pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Apapun, kita semua perlu menjalankan tanggungjawab kita untuk terus menjaga kesihatan kita dan juga keluarga dan semua rakyat Malaysia. Sama-sama kita jaga kita. Okey, Fiza, kita nak teruskan hari ini dalam segmen tajaan. Kita nak bersama dengan Puan K. Taib, jurucakap JSD Holdings dan Berhad. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita hari ini. Saya K. Taib selaku jurucakap JSD Holdings Sdn Bhd. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi mengenai salah satu hot item kami yang sudah pun 8 tahun berada di pasaran tetapi masih lagi mendapat permintaan yang hangat di kalangan pengguna-pengguna setia kami, iaitu sabun anggun Persona. Ini bukanlah sabun biasa tetapi lebih dikenali sebagai sabun herba dan sangat sesuai digunakan oleh seisi keluarga. Okey, antara kandungan yang terdapat di dalam sabun ini adalah seperti biji apricot, biji anggur, beras pegaga dan juga rumpai laut. Jadi jelas kelihatan di sini biji-biji yang saya sebutkan tadi, yang mana ia sesuai dijadikan sebagai scrub harian bagi membantu mencantikkan, mencerahkan dan juga melembutkan kulit. Malah boleh juga membantu mengurangkan masalah-masalah seperti daki,
rekahan di perut semasa mengandung, tumit pecah, boleh juga membantu menyelesaikan masalah bau badan dan juga gatal-gatal akibat peluh dan pelbagai lagi. Dan semestinya sabun ini lulus KKM dan juga mempunyai sijil halal JAKIM. Jadi puan-puan tak perlu ragu-ragu kalau nak dapatkan. Okey. Jadi saya pasti puan-puan mesti dah tak sabar-sabar nak dapatkan, bukan? Okey, jadi hari ini kita nak buka satu harga yang sangat special khas untuk penonton wanita hari ini. Okey, saya nak bagi tahu satu ketul ni harganya adalah RM46 ya. Tetapi untuk hari ini bagi promosi Jumaat nanti kami nak bagi hanya RM30. Saya ulang ya, RM30 sahaja, yang mana puan-puan jimat sebanyak RM16. Sangat-sangat jimat. Jadi jangan tunggu-tunggu lagi untuk dapatkan. Terus hubungi stokis-stokis kami seluruh Malaysia sekarang ataupun layari page dan juga IG yang tertera ataupun boleh WhatsApp saya sekarang di talian 017-4014-510. Saya ulang 017-4014-510. Ingat sabun, ingat GSD, manis mantap penuh rahsia. Okey, itu dia tadi segmen tajaan bersama dengan JSD Holding. Fatin, hari ini kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Fatin, jom kita jalan ke sini. Jom. Fatin suka makan coklat ke tak? Okey, sejujurnya saya boleh coklat tapi saya tak reti makan coklat, dark coklat tu. Oh, terbalik pula. Saya tak suka coklat putih, tak suka coklat susu, tapi saya memang suka dark coklat. Kesihatan. Dulu tak tahu pun sebab kesihatan, tapi saya sukakan rasanya yang ada pahit-pahit sedikit. Sebenarnya kalau kita cakap tentang coklat ni, kadang-kadang kan Fatin, kalau orang suakan kita coklat, mungkin ramai juga yang rasa macam tak nak lah, takut gemuk. Ataupun nak jaga gigi. Betul. Okey, tapi sebenarnya hari ini kita nak kongsikan kepada anda penonton yang sebenarnya dapat banyak manfaat coklat. Fatin, nak kongsikan juga kepada anda penonton, ada kajian yang dijalankan oleh pakar kimia dari Jerman, Justus von Liebig, mengesahkan coklat adalah makanan yang sempurna di sebalik rasanya yang enak, kaya nutrisi tambahan yang memulihkan tenaga. Amalan coklat ni juga sebenarnya sangat-sangat baik untuk merembeskan hormon endorfin ke otak yang dapat merangsang emosi gembira sekaligus mengatasi masalah kemurungan secara semula jadi. Maksudnya kalau kita makan coklat tu, dia akan ada vibe yang kita akan happy. Sebab dia merembeskan hormon endorfin. Fatin perasan tak? Kadang-kadang, Fatin kan ibu kan? Ya. Kadang-kadang, saya perasan lah, kalau adik saya kan, saya nak bagi coklat ke anak buah saya, kalau dah petang je dia akan cakap, jangan bagi. Betul. Sebab dia takut anak akan jadi lebih Sugar rush. lebih aktif. Kan? Jadi kalau Fatin macam mana bagi anak makan coklat ke tak? Sebenarnya sama. Mungkin mak-mak ni dia lebih concern ataupun pemahaman tu kita kurang jelas sebenarnya boleh atau tidak, ataupun sukatan coklat tu macam mana kita perlu bagi kepada anak kita. Tapi untuk Fatin sendiri, Fatin akan ni sikit-sikit lah. Tak ada, sebab budak ni dia akan macam nak lagi kan. So Fahir akan macam hadkan berapa pengambilan untuk satu tu. Tapi kalau tak bagi tu kira hilanglah dia punya budak-budak nak makan coklat. Zaman kanak-kanak dia. Okey, sebenarnya hari ini penonton banyak nak kami kongsikan kepada anda tentang manfaat coklat ni, siapa yang boleh ambil coklat, sukatan dan manfaat serta khasiat daripada jenis-jenis coklat yang ada, yang kalau dapat anda saksikan di depan ini, ada macam-macam juga variasi dan juga inovasi yang dapat dilakukan daripada coklat ini. Ada coklat fountain, kita ada coklat yang telah pun dijadikan cookies, kek dan macam-macam lagi. Jadi kalau anda ada sebarang soalan, pertanyaan ataupun perkongsian tentang coklat ini yang mungkin mengingatkan memori-memori terindah anda bersama dengan pasangan, ahli keluarga dan sesiapa sahaja, kongsikan di Facebook kami. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada tetamu kita nanti. Tengoklah macam mana kita tahap pemahaman kita mungkin akan lebih menarik lagi hari ini. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Pastikan bersama kami di Wanita Hari. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Coklat terdiri daripada 3 jenis, iaitu coklat putih, coklat pahit dan coklat susu. Tahukah anda ada beberapa fakta menarik dan pelik yang mungkin anda tidak tahu tentang coklat? Fakta menarik yang pertama, terdapat sungai yang diperbuat daripada coklat. Dalam filem Willy Wonka and the Chocolate Factory yang ditayangkan pada tahun 1971, babak yang menunjukkan sungai coklat itu diperbuat daripada 15,000 galon air yang dicampurkan dengan coklat dan krim. Fakta kedua, pada zaman dahulu, biji koko digunakan sebagai mata wang kerana ia dianggap sangat bernilai lebih daripada emas.
Penanaman biji koko adalah terhad agar nilai biji koko tidak akan turun. Fakta menarik yang ketiga, untuk meraihkan ulang tahun ke-100, Tortons telah membuat bar coklat terbesar di dunia dengan berat iaitu 5,792.5 kilogram. Selain itu, coklat bagus untuk jantung dan peredaran darah, mengurangkan kolesterol dan melindungi kulit daripada kerosakan pancaran matahari. Kembali lagi dalam Wanita Hari ini, itu dia tadi antara topik kita, manfaat coklat. Kalau kita tengok tadi banyak fakta-fakta menarik yang sebenarnya kita tak terfikir pun sebelum ni. Okey, kita nak teruskan dengan topik kita hari ini dan sekarang saya bersama dengan pegawai dietetik dari Hospital Pantai Kuala Lumpur, Encik Muhammad Hazrin Hussein. Apa khabar Cik Hazrin? Baik, Alhamdulillah. Okey, Cik Hazrin, kita nak bercakap mengenai manfaat coklat ni mungkin meluas. Tapi secara permulaannya lah, mungkin Cik Hazrin boleh perjelaskan kepada penonton manfaat ataupun jenis-jenis coklat sendiri. Okey. So sebelum kita bincangkan tentang manfaat coklat tu, kita kena tahulah sebab coklat ni ada banyak jenis. So yang biasa kita dengar ada 3 jenis yang tadi, iaitu dark chocolate, white chocolate dan milk chocolate. So apa beza antara 3 ni? So kita tahu bahawa coklat ni datang daripada biji koko. So bila kita proses biji koko tu, dia akan mengeluarkan 2 bahan utama. Pertama ialah coklat powder, yang kedua adalah lemak coklat itu. So bila kita tengok dekat dark chocolate, dia mempunyai lebih banyak serbuk coklat. Biasanya 50 ke 70% dia yang ada di pasaran. Berbeza dengan milk chocolate. Milk chocolate ni dia lebih kurang serbuk coklatnya, tapi dia mencampurkan dengan susu. Berbeza dengan white chocolate. White chocolate ni dia tak menggunakan serbuk coklat, tapi dia gunakan lemak coklat. Vanila. Dan itu sebagai tambahan lah. Depends kepada produk-produk jenama yang dekat luar sana. So biasa kalau kita nak tengok kebaikan coklat, kita akan tengok kepada serbuk coklat itu. So mana yang lebih banyak serbuk coklat, itulah yang lebih baik. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan study research yang dibuat, kebanyakannya mereka mengkaji kepada dark chocolate ini. Okey, so kenapa dark chocolate sini bagus ataupun mana serbuk coklat yang lebih tinggi tu bagus? Sebab yang pertama, dia ada polifenol. Polifenol ni kita tahu dia ada sifat antioksidan. So bila ada antioksidan ni, dia dapat mengurangkan free radical dalam sel kita. Kenapa kita perlu antioksidan ni? Supaya kita dapat mengurangkan kerosakan sel dalam badan. So kita tengok kalau orang yang suka makan coklat ni, mungkin kulit dia akan lebih cantik ataupun mungkin lebih sihat, lebih healthy, because dia sel itu dapat dijaga dengan baik. Okey. Yang kedua, polifenol ni juga dia ada sifat anti-hypertensif. Maksudnya bila kita banyak kalau kita ambil dark chocolate ini, dia dapat mengembangkan kita punya saluran darah. Dalam masa yang sama, kita punya blood pressure kita akan turun dan kita akan rasa lebih tenang. Orang tak stres dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tahu coklat ni dia adalah salah satu makanan yang ada kafein. Okey, dia bukan hanya kopi dan teh, dia coklat pun ada. So sebab tu coklat ni juga dapat menambah sedikit alert. Kita lebih rasa alert, kita lebih rasa cerdas because of the caffeine. Ini adalah stimulan kepada kita. So, tapi kita kena careful sebab dalam caffeine ini juga dia ada sifat mild addictive. Maksudnya kita akan rasa kita nak makan itu terus dan terus. Ketagihan. Betul. So itu mungkin kesan sampingan bila kita ambil coklat sebab ada kafein dekat situ. Okey, kita nak banyak lagi kita nak tanya. Kita baru sampai kepada coklat pahit. Kita nak tanya banyak lagi kepada Encik Hazrin. Tapi sebelum tu kita nak tanya kawan kita tu dekat sana tu buat apa? Saya terkesima dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Hazrin Hussein tadi. Saya memang peminat coklat pahit ataupun dark coklat. Baru tahu rupanya kalau makan banyak dark coklat boleh cantikkan kulit. Lepas dia boleh beli dark coklat banyak-banyak lagi. Tapi sebenarnya kita juga nak kongsikan kepada anda penonton yang sebenarnya daripada seketul coklat ini, ia boleh memberikan pelbagai emosi dan mengubah mood seseorang individu itu. Daripada murung boleh jadi gembira, daripada sedih boleh terus rasa nak bersukaria. Dan ini sudah kita nak kongsikan bersama dengan Chef Nan Rahman yang telah pun 16 tahun sangat-sangat mahir dalam bidang coklat ini. Apa khabar Chef? Khabar baik. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, chef ni sangat-sangat orang kata passionate dalam bidang coklat ni kan? Ya. Bagaimana bermula chef? Okey, sebenarnya coklat ni
Saya memang tak minat coklat. Oh, okey. Tapi ni arwah ayah lah minta saya kerja dengan Lembaga Koko Malaysia. Jadinya daripada situlah terbitnya saya punya minat pasal coklat. Cuma bila saya menceburi bidang coklat ni, baru saya tahu dia macam-macam dia punya kerenah dalam coklat tu sendiri. Okey, sebab Chef kata ada macam-macam kerenah dalam coklat. Kita nak kongsikan juga kepada penonton demonstrasi pertama yang kita nak buat hari ini. Demonstrasi apa tu, Chef? Okey, demonstrasi yang pertama adalah kita panggil strawberry Dakar. Macam ini ni, kerenah yes. Ini macam ni. Okey. So kita dia memang kerenah dia yang pertama ni sebab selalunya coklat dengan air tidak boleh bersatu kan. Oh ya ke? Sebab dia dengan air dia enemy. Sebab coklat ada lemak koko. So yang kat sini saya dah buat kajian, saya dah buat research on satu resepi ni. Coklat yang kita gunakan yang ada lemak ni kita campurkan dengan strawberry paste. Strawberry paste ni daripada water base. Okey. Sebenarnya penonton, kalau anda berada di studio ni, kalau dapat saya kongsikan bau wangi di sini, sangat-sangat mengujakan kan, Chef kan? Okey, coklat apa yang digunakan oleh Chef ni? Tadi Cik Hazrin dah katakan tentang penggunaan coklat pahit. Tetapi kita tahu ada 3 jenis coklat pahit, coklat susu dan juga coklat putih. Yang ini kita gunakan coklat apa? Okey, yang ini kita gunakan coklat susu. Coklat susu ni ini musuh saya. Oh ya ke? Actually sama je, cuma dalam coklat susu ni kita tambahkan susu lah. Kalau dark coklat tadi kita tak tambahkan susu. Untuk white coklat kita tak ada letak liquor koko ataupun koko mas. Cumanya yang ni kita campurkan dengan strawberry paste ni. Okey. Orang kata hitam-hitam si tampuk manggis. Sungguh pun hitam dipandang manis. Walaupun dark coklat tu namanya dark coklat, tapi rasanya tetap sedap dan juga enak. Sebab dia ada aftertaste. Dan kalau kita lihat juga kan Chef dan juga Cik Hazrin, ada banyak kajian yang telah pun dikongsikan tentang coklat tadi. Dan kalau kita kata, menurut kajian juga yang bahawa setiap kali kita makan coklat ni, hormon endorfin itu akan dirembeskan dan akan menjadikan seseorang itu bertukar menjadi lebih gembira dan macam-macam lagi. Okey, sekarang Chef. Saya nak tunjukkan kerenah coklat ni. Kerenah coklat. Kerenah coklat. Sebenarnya memang tak boleh bersatu. Jadinya tadi dia cair kan. So bila kita masukkan strawberry paste ni tadi, dia terus jadi dia terus melikat. Dia jadi likat. So lagi lama kita kacau, dia akan jadi dough. Okey, Chef, ini saya nak tanya jugalah. Saya rasa ramai dalam kalangan ibu-ibu dan penonton yang sedang menonton ketika ini memang nak tahu. Saya sendiri pun kadang-kadang bila saya cairkan coklat ataupun saya nak buat bukan buat coklat lah, nak masak menggunakan coklat ni, selalu coklat tu tak jadi. Dia akan jadi likat lah, dia akan jadi berketul lah. Tapi kalau kita tengok ni teksturnya cantik je. Mungkin ada tips yang nak dikongsikan? Sebenarnya ini tak jadi, tapi untuk resepi dia sama menjadi. Itu yang saya kata kerenah. Oh, ada macam-macam jenis. Jadinya yang tak jadi, yang you cakap Fiza cakap tadi coklat tu keras ataupun dia bergentil kan. Sebab mungkin masa buat teknik double boiler tu, kita kena matikan api selepas air tu boil. Baru kita stackerkan mangkuk coklat tadi ke atas tu. Oh, bukan biarkan api terbuka. Tak boleh, sebab bila api terbuka, nanti dia punya wap air tu akan masuk ke dalam coklat. So nanti coklat akan rosak. Okey. Alright. Kalau untuk yang ni dia terus jadi. Terus jadi, kita nak pakai acuan ke apa ke? Tak, itu tak pakai acuan. Kita cuma kita akan rollkan dia. Saya dah siapkan pizza sebab kita nak kita dah rollkan ni. Kita roll jadikan macam ni tau. Okey. So jadi macam ni, nanti kita akan coatkan dia dengan coklat. Saya ambil sikit coklat. Okey, boleh tak kita buat sekarang? Boleh kejap saya ambil coklat ya. Okey, saya buat coklat. Ya Allah, wanginya bau dia. Macam nak makan. Boleh makan ke producer? Okey, saya sambil Chef nak ambil coklat tu saya rasa lah. Ini kalau kita panggil macam dough mentah ke apa? Saya boleh rasa. Ya, tapi memang boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput tengok penonton. Okey, Fiza. Memang sedap. Dia rasa strawberry kan? Itu saya kata coklat ni dengan air tak boleh bersatu, tapi bila dengan benda ni dia jadi pula. Itulah yang katanya kerenah. Kerenah. Saya suka apa yang Chef katakan tadi. Perasan tak penonton? Kalau kita lihat novel-novel
filem romantik atau apa sahaja yang berkaitan dengan percintaan seringkali akan dikaitkan antara strawberry dan juga coklat. Bagaimana chef juga menyatukan strawberry dan juga coklat ini, ada rasa masam, ada rasa manis. Apabila disatukan tu dia jadi sangat sempurna, chef. Ya. Betul. Okey, apa yang kita nak buat lagi, chef? Okey, ini kita panggil teknik dipping Fiza. Di mana saya masukkan dough tadi dalam coklat yang kita telah cairkan. Okey. Okey, so macam ni kan, kita cuma gaulkan dengan coklat cair ni. Okey. Kita masukkan ke dalam kita punya chop almond ni. Oh, okey. So nanti kita gelek-gelekkan macam je. Oh, sekali kita lah kan. Kalau kita nak guna almond, kita guna almond lah. Nak guna almond boleh, nak guna coklat rice pun boleh. Okey. Color rice. Okey, okey. Alright, chef. Kita perlu keraskan ke, masukkan dalam peti ais ke ataupun biarkan jadi luar? Okey, jadi tadi macam ni tadi kan dough ni. Okey kan dah nampak keras kan? Dia sebenarnya nak lagi keras. So kita kena rollkan dia. Lepas tu masukkan dalam peti sejuk. Okey. And then dapat yang macam ni, keras ni. Okey. Baru boleh kita dip. Kalau kita cair-cair macam ni, dia tak berapa nak keras ni. Kalau kita masukkan dalam coklat ni, takut nanti dia melt. Okey. Chef, saya rasa ibu-ibu penonton-penonton kat rumah ni tak sabar nak tahu apakah resepi terperinci macam mana nak buat sebenarnya coklat kita pada hari ini, dan nak dengarkan, nak lihat macam-macam lagi demonstrasi yang akan terus dikongsikan oleh chef. Tapi jangan risau, kita juga akan bersama dengan Cik Hazrin sekali lagi selepas ini. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan sekarang ni Fiza dan juga chef nak tunjukkan hasil yang dah siap. Sementara kita berehat tadi, sempatlah saya makan 2 biji lagi, memang sedap. Saya rasa saya dah cukup dah ambil gula pada hari ini sebab saya takut saya jadi lagi manis, chef. Okey, kita ada resipi kedua yang kita nak kongsikan, namanya? Okey, kita akan buat splitter truffle. Splitter truffle. Yes. Okey, tapi sebelum kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi tentang splitter truffle ni, adakah menggunakan coklat yang sama ataupun bagaimana? Okey, kita gunakan dia sebenarnya tak kisah kalau nak guna white chocolate pun boleh, milk chocolate pun boleh, dark chocolate pun boleh. Okey. Itu ikut pada kesukaan ramai lah. Okey. Kalau hari ini saya guna coklat yang sama. Okey. Sebentar lagi kita nak terus kongsikan kepada anda penonton bagaimana nak buat coklat splitter ni yang mungkin boleh menjadi idea, inspirasi dan mungkin asbab untuk anda memulakan perniagaan di musim PKPB ini. Di samping ia juga boleh dijadikan aktiviti seisi keluarga. Dan ini juga nak tanyakan kepada Fatin dan juga Cik Hazrin lah kan. Kalau cakap tentang coklat ni, mungkin ramai juga dalam kalangan kita ni risau tentang kandungan kalori, karbohidrat yang terdapat dalam coklat ni. Tapi ada mengikut pembacaan, ada juga kajian yang mengatakan bahawa coklat pahit ini juga ada kebaikannya bagi mereka yang menghidapi penyakit seperti diabetik. Kalau Cik Hazrin boleh kongsikan, silakan. Okey, so seperti yang kita tahu, diabetes ini ada disebabkan oleh insulin resistant. Okey, insulin resistant. So ada kajian yang dibuat berkenaan dengan pengambilan dark coklat ini kepada insulin resistant itu, dan ternyata dibuktikan dia dapat menurunkan insulin resistant. Tetapi unfortunately dari segi kawalan gula, kita lihat dari segi HbA1c itu tidak ada perubahan yang ketara. So maksudnya dia boleh improve dari segi insulin resistant, bagus untuk pesakit diabetik, tetapi dari segi kawalan gula tu masih tidak nampak kesan dia. Tapi apa yang kita tidak galakkan kepada pesakit diabetes ini dengan mengambil coklat yang tinggi kandungan gulanya. So kalau saya suggest kalau kita nak ambil ataupun pesakit diabetes mahu ambil coklat, is good kalau kita boleh ambil yang dark coklat yang mempunyai gula yang lebih rendah ataupun tiada tambahan gula. Sekarang ni pun kita nampak ada banyak pilihan yang unsweetened coklat dan sebagainya. Macam-macam di pasaran sekarang. Tapi kan Cik Azrin, kalau tahu juga kalau kita banyak mempelbagaikan mengenai coklat ni dengan biskut, kek dan sebagainya. Tapi bagaimana tahap dia punya manfaat dan juga khasiatnya tu mungkin akan hilang ataupun berkurangan sekiranya kita tak ambil yang betul-betul pure coklat tu. Okey. Kebanyakan kajian yang dibuat, yang dipublish di jurnal-jurnal, so kebanyakan mereka mengkaji straight kepada coklat ataupun dark coklat itu sendiri. So bila kita gabungkan dengan makanan-makanan lain, terutamanya kalau yang ada tinggi dengan gula, tinggi dengan karbohidrat, so of course dia punya khasiat akan berbeza kesan je kepada kita. So kalau kita nak ambil dari segi dark coklat itu sendiri,
coklat itu sendiri, so itu terbukti dalam kajian-kajian. Tapi kalau dah digabungkan, mungkin ada perubahan dekat situ dan perlu ada kajian-kajian lanjut lah. Okey, tapi kalau bercakap mengenai coklat pahit ni, ramai yang sebenarnya macam tak boleh nak masuk dalam mulut, nak telan dan sebagainya. Macam mana agaknya pengambilan, mungkin kita boleh seimbangkan dengan mengambil sedikit coklat pahit dan mungkin kita boleh apa orang kata, bahagikan cara pengambilan kita tu. Okey. So kita tahu kalau kita ambil coklat pahit atau dark coklat ni, bila kita ada kandungan koko yang lebih tinggi, dia akan rasa lebih pahit dan mungkin ramai yang tak boleh terima dengan rasa tu. So apa yang kita boleh suggest, mungkin kita boleh seperti kajian yang dikeluarkan dalam AHA, American Heart Association Journal. Mereka menggabungkan coklat dengan kacang almond. So itu salah satu cara mungkin kita dapat sedapkan sikit untuk kita ambil dark coklat tu. Okey, berkenaan dengan coklat ni pula, untuk kanak-kanak sendiri, mereka mungkin semua gemar. Kita tak kanak-kanak lah kalau tak mengambil coklat pada usia mereka. Tapi bagaimana agaknya kawalan yang perlu dilakukan oleh ibu bapa sendiri terhadap pengambilan coklat terhadap anak-anak ni? Okey. So yang kita faham, ramai ibu bapa yang takut nak bagi coklat ke anak-anak. Takut satu, because dia akan terlampau hyperaktif. Okey. Saya lah salah seorangnya. Okey. Alright. So itu mungkin salah satu puncanya adalah kita dalam coklat itu sendiri ada banyak gula tambahan di dalam itu. Kebanyakannya mungkin milk chocolate, white chocolate. Mereka akan banyak menambah gula ringkas di dalam itu. So itu mungkin salah satu faktor boleh menyebabkan kanak-kanak lebih aktif because of the sugar content tu. Kalau ibu bapa nak berikan coklat kepada anak-anak, mungkin boleh pilih yang dark coklat yang mempunyai gula yang rendah, ataupun kita boleh cari kurang pahit sikit, no added sugar punya content lah. Kita boleh pilih 50% atau 70% coklat. Tapi dari segi kandungan gula tambahan tu, mungkin kita boleh cari yang kurang lah, ataupun tak ada tambahan gula. So mungkin itu lebih baik. Okey. Kejap lagi kita nak tanya juga dekat Cik Hazrin mengenai dengan manfaat coklat kepada kesihatan, tapi kecantikan mungkin nak tanya juga. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Fiza. Macam mana tu Fiza? Macam ni lah Fatin. Sejak Cik Hazrin cakap makan coklat jadi cantik, kulit lembut semua, saya rasa macam hari-hari nak makan coklat. Kalau boleh nak buat sental scrub coklat tu. Okey, ada. Di Lembaga Koko Malaysia sendiri, kita ada 2 division. Food dengan non-food. Jadinya non-food tu dia ada buat barang kosmetik lah. Oh, okey. Chef, mungkin Chef boleh kongsikan lah. Tadi penonton sempat tengok kita buat, tapi Chef mungkin tak sempat nak kongsikan apa bahan-bahan yang kita masukkan dalam coklat untuk buat truffle ni. Okey, untuk coklat Spito truffle ni, kita ada pakai cornflake. Cornflake, lepas tu kita guna almond. Ni street almond. Street almond ni kita kena panggang dululah. Okey. Lepas tu kalau kalau Fiza suka dry fruit kan, macam contoh Christmas ke, cranberry ke, lepas tu suka apa nama ni, kurma ke kan, so boleh campurkan sekali. Okey. Kita potong kecil-kecil lah. Potong kecil, lepas tu gaulkan sekali dengan coklat tu. Okey, lepas tu kita gaul-gaul je sebenarnya penonton. Gaul-gaul dah jadi macam ni, kita masukkan ke dalam. Okey, lepas kita masukkan paper cup, macam mana dan berapa lama nak tunggu kejadian yang macam ni tu, Chef? Okey, selepas pada masukkan dalam paper cup ni, kita kena masukkan dalam peti sejuk lah. Okay. Sebab kita perlu setkan dia punya coklat ni lah. Sebenarnya saya guna coklat compound hari ni untuk yang ni lah. Dengan yang tadi. Coklat compound tu maksudnya apa, Chef? Kita coklat ada 2 jenis. Kita ada compound, ada 3 jenis. Compound, kita ada coklat real dengan coklat masakan. Okey, untuk coklat compound ni kita guna cocoa butter substitute. Kita gunakan lemak koko sebab nanti selepas ni kita tunjuk macam mana yang coklat couverture pula tu, Fiza. Okey. Dah siap yang hasil ni, kita mungkin boleh terus kongsikan yang seterusnya, Chef. Okey, Chef, kalau kita cakap kan macam 16 tahun pengalaman Chef lah dalam bidang koko ni, sambil-sambil kita borak, sambil-sambil kita buat ni kan. Dan kalau kita lihat apa yang Chef kongsikan pada hari ini adalah perkara yang sangat-sangat ringkas, yang mana kita boleh lakukan aktiviti ini dengan buat coklat sendiri. Orang kata kita boleh sukatlah kandungan kalori kita nak tambah bahan-bahan yang berkhasiat dari segi buah-buahan yang kita nak masukkan juga mungkin kalau kita buat sendiri dekat rumah kan, berbanding daripada yang kita dah beli di atas rak tu, dah tersedia, bukan ikut cita rasa kita kan. Tapi macam mana kita nak cakap, sebab kalau kebiasaan cakap tentang coklat ni, ramai orang yang akan mengaitkan dengan bahawa coklat ini boleh menggemukkan, coklat ini juga boleh mendatangkan masalah jerawat. Kalau anak-anak tu lepas makan coklat tak gosok gigi
gigi hyper, lepas tu gigi boleh rongak dan sebagainya kan. Jadi macam mana Chef, kita nak kongsikan ada banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan juga yang boleh didapati daripada seketul coklat ni. Okey, actually Fiza, saya share kat sini dengan penonton juga. Dalam koko tu sendiri ada tannin. So tannin tu bagus untuk gigi. Okey. So kalau kata anak-anak makan boleh menyebabkan gigi rosak, gigi rongak apa semua tu, itu semua mitos. Okey. Untuk yang kata makan coklat boleh menggemukkan tu pun semua mitos. Yang jerawat tu pun mitos. Yang jerawat tu sebenarnya dia ingatkan dia punya power ke atau power kan. Tu yang muka jerawat. Tak ada kena-mengena dengan coklat. Mungkin pengambilan yang terlalu banyak, sebab dalam coklat dia ada gula. Itu yang menyebabkan kita punya kandungan-kandungan lain itulah Ya, kandungan dalam coklat tu sendiri yang boleh menyebabkan itulah. Okey. Okey Chef, mungkin kita boleh terus kongsikan kepada resipi kita yang ketiga yang yang ketiga ni saya nak buat coklat. Kita tunjuk cara nak buat tempering. Okey. Tempering method kita gunakan coklat real. Saya seronok hari ini tolong Chef buat coklat ni dan saya harap ini juga dapat menjadi inspirasi, dijadikan inspirasi oleh anda penonton-penonton yang tak tahu apakah aktiviti yang anda lakukan bersama dengan seisi keluarga. Dan sambil Chef nak sediakan bahan-bahan, kalau kita lihat coklat truffle ni, ada Chef kongsikan hari ini di dalam cup. Tapi kalau hari ini kita lihat, ini juga antara trend yang ramai peniaga-peniaga ataupun ramai juga orang yang menjual coklat truffle ni dalam jar. Kan kemudian dimakan begitu saja kan. Okey, jadi ini mungkin dapat dijadikan inspirasi oleh anda dan kalau mungkin ini juga menjadi sebab perniagaan anda boleh kongsikan dan tag kami di Instagram WHITV3. Okey, kita mulakan. Okey, untuk coklat tempering ni kita nak buat almond So ada almond yang kita dah panggang Fiza. Badam, Chef, sorry. teruskan. Okey. So kita kena buat tempering method. Untuk real coklat memang kena buat tempering method sebab kalau kita tak buat tempering method nanti dia punya coklat takkan set. Tempering method bahasa Melayu tu is pengsuhuan. Pengsuhuan. So kita tuangkan 3/4 daripada dalam bowl ni. Tuang saja. Tuang saja dekat atas marble slab Okey, Fatin tengok Fatin. Make sure dekat rumah kena ada marble slab Fiza sebab kalau tak ada marble slab memang tak boleh buat. Okey, kena beli marble slab Lepas tu kena ada aircon. Kena ada aircon ya kalau nak buat coklat. So saya gunakan scraper untuk scrapkan coklat ni. Scraper pun kena ada? Ya. Okey. Ini bukan scraper yang kita buat rumah tu. Tak boleh sebab bukan cat bukan yang untuk cat tu. Okey. Ini untuk yang makanan punya food grade. Okay. So kita kena ratakan. Kenapa Fiza saya ratakan ni? Kalau Fiza dapat jawab saya belanja semua coklat. Okey, sebab tak nak bagi ada bubble angin tu. Itu lain. Salah. Okey, tak dapatlah Chef belanja. Kenapa tu Chef? Okey, kenapa? Sebabnya kita nak dapatkan kristal. Dalam coklat ni dia ada kristal. Kristal kita panggil beta kristal. So dalam coklat ni dia macam-macam. Ada beta kristal, dia ada gamma. Lepas tu macam-macam kristal alfa kan. So yang kita nak untuk coklat is a beta kristal. Macam belajar kimia hari ni. Ya. Teruskan. So dapatkan kita turunkan untuk coklat milk ni kita kena dapatkan 27 hingga 28 padahal saya tengok ada macam-macam mesin yang Chef bawa hari ni. Termometer. Yes, termometer pun kena ada. Saya walaupun masak-masak tapi saya ada benda-benda yang macam doktor-doktor semua ada kan. Ni frontliner juga ni. Okey. Okey, kita dah ratakan ni tadi, kita kumpulkan satu tempat dan kita cek suhu dia. Okey. So dapat 28 kan? 28 pandangnya. Yang paling dah tahu likat dia pun dah tahu dah Fiza. Okey, 16 tahun pengalaman kan. Tak adalah. Tapi kebiasaannya Chef, ini digunakan untuk apa Chef? Maksud dia? Kenapa kita perlu buat pengsuhuan ni? Itulah saya kata tadi untuk dapatkan beta kristal untuk real coklat. Lepas tu untuk kita salut ke kita buat apa-apa lah. Kita akan masuk dalam acuan. Acuan. Yes. Ini untuk kita buatkan dalam acuan. Okey, nak pakai acuan apa Ini kita panggil pralin Oh, pralin. Wow. Macam-macam ilmu kita dapat hari ni. Yang ini kita kena kucing ni boleh? Tak boleh? Okey. Itu kita bagi hollow figure. Okey, yang mana Chef kita nak pakai? Yang 4 segi ni Fiza pilih yang mana 4 segi, 4 segi. Tarik dari mana-mana. Okey. Okeylah, 4 segi tepat lah. Okey, ni. Okey, kemudian letak sini boleh? Oh, ini Fiza, saya terangkan Fiza Ni boleh ke tak boleh? Boleh, okay. Tapi actually ini adalah untuk yang tak boleh lah tu.
Okey. Tak, dia kena mana ada boleh? transfer sheet punya tu. Sebab dia ada magnet yang tu. Yang ni boleh. Baru jumpa Ya. 10 minit lepas. Jadi saya tak faham sangatlah nak jadi assistant chef ni. Susah rupanya chef Yang tu tadi, dia kena pakai yang ni. So, dapat macam ni, transfer sheet. Sebab dia ada gula dia. Ada apa magnet kat bawah tu? Magnet kat bawah tu. Okey, yang ni chef masukkan chef. Okey, so bila dah masuk ke dalam mangkuk ni ataupun bowl tadi, Okey. kita dia akan naik satu suhu. So Okey. dah dapat 29 Okey, chef, sambil-sambil chef buat ni, mungkin chef boleh kongsikan juga kepada penonton yang mana kadang-kadang orang takut nak buat coklat ni sebab dia takut kos dia mahal. Tapi mungkin ada sesuatu yang boleh chef kongsikan. Kalau kita beli contohlah RM10 di luar, kita dapat satu bar. Tapi kalau kita buat sendiri, kita beli cooking coklat, bahan-bahan ni mungkin dengan kos yang sama tapi kita boleh nikmati seisi keluarga chef. Actually, kalau nak memulakan perniagaan coklat ni memang agaklah dia punya tu. Tapi bila kita dah bermodal besar, nanti bila kita punya hasil tu akan dapat berganda lah. Okey, Instagram chef bagaimana pula chef? Saya punya Instagram saya Chef Nan je. Chef Nan. Okey. Facebook chef? AAN Chef Nan. AAN Chef Nan. AAN Chef Nan. Okey. Dan sebenarnya kalau anda nak lihat, kalau saya boleh jalan ke sebelah sini, hasil-hasil yang dikongsikan oleh chef sendiri, yang mana bukan saja ada coklat yang dikongsikan tadi, tapi ada pelbagai lagi menu-menu dan juga resipi-resipi istimewa daripada coklat ini. Anda boleh pergi ke Instagram dan juga Facebook Chef Nan. Terima kasih chef. Kita ucapkan kepada chef di atas perkongsian berkaitan manfaat coklat ni. Ya, sama-sama. Okey, chef, happy chef? Happy sangat. Happy, okey. Dah makan Dan coklat Fatin kan? dan juga Hazrin ada sesuatu nak dikongsikan di sana. Okey, Silakan. bukan penonton je yang terpukau melihat demo yang dihasilkan oleh Chef Nan. Saya dan juga Encik Azrin sendiri. Okey, Encik Azrin, kita nak kira secara rumusan ialah berkenaan dengan coklat ni kan. Macam-macam yang dikongsikan oleh Chef Nan sendiri sebentar tadi berkenaan dengan pelbagai sebenarnya boleh kita buat dan juga campuran dengan buah-buahan dan sebagainya. Bagaimana Encik Azrin melihat secara keseluruhannya nasihat kepada mereka pengambilan coklat itu boleh tapi cara pengawalannya? Okey. So kita tahu bahawa coklat dia ada banyak kesan positif daripada kajian-kajian yang dibuat membuktikan banyak kesan positif. Tapi yang paling penting nombor satu is the moderation is the key. Maknanya walaupun sesuatu tu bagus tapi kita mesti ambil dalam jumlah yang moderate. Bukanlah maksud kita boleh ambil terlampau banyak. So dalam kebanyakan kajian-kajian yang dibuat, mereka cadangkan lebih kurang 30 ke 40 gram coklat dark dalam satu hari diambil. So itu moderation. Yang kedua, kita tahu bahawa coklat ni dia akan tinggi kalori kalau kita pilih coklat yang tinggi dengan gula dan juga campuran-campuran gula ringkas yang lain. So saya suggest boleh pilih coklat yang rendah kandungan gulanya ataupun tiada tambahan gula dalam coklat itu lebih baik dari segi kalori. Dan yang ketiga, pilihlah coklat yang mempunyai peratusan coklat powder gula, yang lebih tinggi. So itu lebih bagus sebab dalam serbuk coklat itu sendiri dia ada bahan-bahan yang bagus. So itu yang kita suggest untuk ambil. Okey, kita tahu cara pengambilan, kawal dan juga pemilihan coklat itu adalah penting untuk kita mengamalkan orang kata pengambilan coklat setiap hari. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Hazrin Hussein, pegawai dietetik Hospital PPUM kerana bersama dan berkongsi mengenai manfaat coklat ini. Baik penonton, kita nak bersama Fiza selepas ini, tapi sebelum itu kita nak berhenti rehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Fatin, I'm Fiza Wongka. Welcome to my table Wonderland. Coklat Wonderland. Okey tak? Okey sangat. Tadi Fatin dengar je Fiza cakap macam bau lah semua. Bila dah sampai sini baru dia rasa macam tak sabar. Bagitulah penonton, Fatin dah rasa. Tadi saya sempat rasa anggur ni saya letakkan coklat ni itu saja dah mencukupi untuk buat saya gembira. Ini namanya coklat fondue kata chef. Dan kalau kita dapat lihat di depan ni ada macam-macam jenis coklat yang dikongsikan oleh chef tadi, yang mana ada pelbagai jenis coklat, ada variasi-variasi yang boleh dijadikan. Dan chef kata tadi ada coklat yang premium menggunakan bahan-bahan yang premium sebab tu harganya mahal. Dan ini juga nak dikongsikan kalau ini dapat paling menarik dilihat di sini. Yang bentuk cendawan ini namanya coklat holo
figure. Hollow figure. Chef kat tepi tu bisik kat saya, coklat hollow figure. Dan ini bunga telur yang mana di dalamnya tidak menggunakan telur ayam tetapi menggunakan telur berasaskan coklat. Kalau kita lihat ni macam telur dinosaur kan? Betul. Ada tekstur dekat sini. Jadi kalau maklumlah majlis sekarang pun 30 orang je nikah. Sesuai lah kan kalau untuk 30 orang kita buat ni sebab satu RM30. Mungkin kita boleh menginovasikan telur tu jadikan ni sekarang ni. Kan? Okey, nak tunggu majlis saya tak tahu bila. InsyaAllah. Okey, esok kita juga nak kongsikan sesuatu istimewa bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini yang mana mungkin dalam keadaan sekarang ini ada dalam kalangan anda yang melakukan lebih daripada satu pekerjaan. Bukan dua, tetapi tiga ataupun empat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Betul, pagi buat kerja lain, mungkin petang dia berniaga dan sebagainya. Tapi itulah yang mungkin cabaran yang kita hadapi dalam COVID-19 ini. Tapi bagaimana untuk kita menangani ataupun berdepan dengan situasi itu, esok kita akan kongsikan. Okey, kami harapkan perkongsian kami dari awal sehingga ke hujung siaran ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk sama-sama kita jadikan panduan hidup kita, insya-Allah. Kami doakan kehidupan anda hari ini semanis coklat ini. Dan jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari